إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد. InsyaAllah kita sambung lagi hadis berkenaan fadla solah, kelebihan solah. Yang ke-31. Solah yang paling disukai oleh Allah Ta'ala ialah solah yang dikerjakan pada awal waktu. 32. Mereka yang pergi mengerjakan solah pada waktu subuh membawa bendera iman. Sementara mereka yang ke pasar, yakni tanpa bersolah subuh, membawa bendera syaitan. Ke-33. Pahala 4 rakaat solah sunat sebelum zuhur sama seperti pahala 4 rakaat solat tahajud. 34. 4 rakaat solat sunat sebelum zuhur sama dengan 4 rakaat solat tahajud. 35. Apabila seseorang berdiri untuk mengerjakan solat, maka rahmat Allah Ta'ala tertumpu kepadanya. 36. Solat yang paling afdal ialah solat pada waktu tengah malam, tetapi sangat sedikit orang yang mengerjakannya. 37. Jibril AS datang menemui daku lalu berkata, "Wahai Muhammad, walau berapa lama Tuhan hidup, satu hari nanti Tuhan akan mati. Cintailah sesiapa yang Tuhan suka. Pada suatu hari Tuhan akan berpisah daripadanya. Sebarang amalan yang Tuhan buat, yakni baik atau buruk, Tuhan pasti mendapat balasannya. Tidak syak lagi bahawa ketinggian dan kemuliaan seorang mukmin adalah dalam solat tahajud, dan kehormatannya adalah dalam bersifat istighna, yakni tidak mengharapkan sesuatu daripada manusia." 38. Solah 2 rakaat pada akhir malam adalah lebih bernilai daripada seluruh harta benda dunia. Kalaulah tidak kerana dikhawatiri menyusahkan umatku, nescaya aku mewajibkannya. 39. Hendaklah kamu mengerjakan solat tahajud, kerana solat ini adalah amalan orang soleh dan jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Solat tahajud menghalang kita daripada melakukan dosa, penghapus dosa dan menambahkan kesihatan badan. 40. Allah Ta'ala berfirman, "Hai anak Adam, jangan kamu malas daripada mengerjakan solat 4 rakaat pada permulaan hari. Nescaya aku akan menyelesaikan masalah-masalah kamu sepanjang hari itu." Galakan dan kelebihan solat telah banyak disebutkan dalam kitab-kitab hadis. Adalah memadai dengan 40 hadis ini kerana sekiranya seseorang menghafalkan hadis-hadis ini, nescaya dia akan mendapat kelebihan menghafal 40 hadis. Sebenarnya solat adalah satu anugerah yang besar daripada Allah Ta'ala. Hanya mereka yang benar-benar mengecapi nikmat bersolat sahaja yang dapat menghargainya. Oleh sebab itulah Rasulullah SAW menyatakan bahawa solat adalah penyejuk mata baginda. Baginda SAW menghabiskan sebahagian besar malam hari dengan bersolat kerana menikmati kelazatan bersolat. Oleh kerana itulah baginda SAW mewasiatkan tentang solat secara khusus dan menegaskan supaya mengambil berat terhadap solat ketika baginda SAW hampir wafat. Diriwayatkan dalam banyak hadis bahawa baginda SAW bersabda, "Ittaqullaha fi solah." Takutilah Allah Ta'ala dalam perkara solat. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu telah meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Daripada segala amalan, solatlah yang paling aku kasihi." Seorang sahabat berkata, "Pada suatu malam saya berjalan berhampiran dengan masjid Nabi SAW.
Pada ketika itu Rasulullah SAW sedang mengerjakan solat. Saya pun berkeinginan untuk bersolat di belakang baginda SAW. Lalu saya pun menyertainya. Rasulullah SAW sedang membaca surah Al-Baqarah. Saya fikir pada ayat yang ke-100 Rasulullah SAW akan rukuk. Walau bagaimanapun setelah berlalu yakni ayat 100 baginda SAW tidak juga rukuk. Saya berfikir barangkali Rasulullah SAW akan rukuk setelah selesai membaca ayat yang ke-200. Tetapi setelah sampai ke ayat 200 juga baginda SAW tidak rukuk. Saya menyangka Rasulullah SAW akan rukuk setelah selesai membaca surah itu. Tetapi setelah selesai surah tersebut, baginda SAW membaca beberapa kali Allahumma lakal hamd dan mulai membaca surah Ali Imran. Saya berfikir dan mengagak bahawa di akhir surah ini pasti Rasulullah SAW akan rukuk. Setelah selesai membaca surah tersebut, baginda SAW menyebut pula Allahumma lakal hamd 3 kali dan mulai membaca surah Al-Ma'idah. Setelah selesai membaca surah itu barulah baginda SAW rukuk. Dalam rukuk baginda SAW berkali-kali membaca Subhana Rabbiyal Azim dan membaca zikir dan doa lain yang saya tidak dapat memahaminya. Begitu juga dalam sujud baginda SAW berkali-kali membaca Subhana Rabbiyal A'la dan juga membaca zikir dan doa yang lain. Pada rakaat yang kedua, Rasulullah SAW mulai membaca surah Al-An'am. Saya tidak mampu lagi untuk meneruskan solat bersama baginda SAW dan terpaksa beredar. Jadi insyaAllah tuan-tuan apa yang kita dapat kita ambil iktibar, ta'amal dan sampaikan kepada saudara kita yang tidak ada dalam majlis ini insyaAllah. Tutup majlis dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim.